أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita mulakan pertemuan kita pada pagi ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Pertama dan selamanya kita merafakkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpahan kurnia, kasih sayang dan inayahnya dapat sesama kita bertemu pada pagi yang berbahagia pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati, memberkati pertemuan ini insya-Allah. Selawat dan salam ke atas Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Ahli keluarga baginda dan para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan doa berpanjangan buat seluruh kaum muslimin yang berada di Syria, di Palestin, di Kashmir, di Xinjiang, di Yaman, Afghanistan, di seluruh dunia, agar Allah Subhanahu Wa Taala terus berikan kekuatan pada mereka semua. Dan kita juga berdoa dalam suasana kita menyambut Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, pejam-celik kita telah pun berada pada tarikh iaitu 1 Rabiul Awal hari ini 1444 Hijrah bersamaan dengan 28 September tahun 2022. Maksudnya berbaki lebih kurang 11 hari saja lagi untuk kita countdown untuk menyambut dipanggil hari peristiwa iaitu Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun secara asasnya tarikh itu ada sedikit dipanggil perselisihan, ada yang kata 9 Rabiul Awal, ada yang katakan 12 Rabiul Awal. Tetapi Nabi SAW sendiri meraihkan tarikh kelahiran ataupun hari kelahiran baginda SAW iaitu pada hari Isnin dengan berpuasa sunat. Jadi galakan menyambut Maulid Nabi SAW ini Nabi buat dengan amal ibadah. Nabi berpuasa pada setiap minggu pada hari Isnin kerana hari itu adalah hari Nabi SAW dilahirkan. Dan Nabi bergembira dengan menyambutnya dengan melakukan ibadah. Maka kita juga dituntut menyambut peristiwa itu dengan kesyukuran, dengan ibadah. Dan subhanallah, antara amalan yang selalu kita buat adalah kita berselawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang berjanji pula,
Ada yang bermarhaban pula. Silakan. Yang penting lahirkan rasa cinta pada Nabi SAW. Walaupun kadang-kadang kita nampak ianya seperti bersifat bermusim, tetapi jadikanlah ia sebagai dipanggil booster, suntikan semangat untuk terus cinta pada Nabi SAW mekar dalam jiwa kita. Ialah mana tidak, tuan-tuan dan puan, kita nak berdagang esok di padang mahsyar. Kita nak cari syafaat Nabi Muhammad SAW seorang je. Tak ada orang yang akan kisahkan kita. Punya sayang macam mana pun suami pada isterinya, punyalah sayang isteri pada suaminya, punyalah sayang emak kepada anak, punyalah sayang anak kepada emak. Pada hari kiamat esok di padang mahsyar, seorang pun tak sayang kita. Kata sayang dekat dunia ni, kalau meninggal, menangis tu, sampai hati abang tinggalkan saya. Sampai hati abang pergi dulu tinggalkan saya. Dah. Kadang-kadang kita menangis sebab orang meninggal. Yalah, sebab orang meninggal tu malah sedih, tapi kadang-kadang kita meratap, tak boleh tahan kematian itu. Masa dunia ni rasa bercinta sangat dah. Tetapi di padang mahsyar, cinta itu tidak berbalas, tuan-tuan dan puan. Kita tak nak jumpa pun orang yang meninggal, yang kita pernah cinta dulu di dunia. Sebab apa? Sebab itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yauma yafirrul mar'u min akhihi, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Hari di mana manusia lari daripada min ummihi wa abihi, pada mak dan bapa dia, mar'u min akhihi, daripada sahabat-sahabatnya, wa sahibatihi wa bani, daripada sahabat dan anak-anak. Tak ada siapa pun nak kisah ke kita, tuan-tuan dan puan. Ia akan kisah kepada kita hanya seorang je. Tolong pegang sungguh-sungguh ni. Tolong hayati dengan mata hati. Tolong pandang dengan mata hati. Yang pandang kita seorang je, iaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi kita nak cari Nabi di padang mahsyar ni, dia perlukan kepada persediaan. Jadi persediaannya di sini, iaitu kita banyak bersalawat pada Rasulullah SAW, banyak ingat Nabi SAW. Insya-Allah perjalanan itu akan menjadi lebih mudah. Orang yang banyak bersalawat Nabi SAW ni, dia makin dekat dengan Rasulullah SAW. Cuba target. Cuba je target. Belum buat lagi, cuba target dulu. Target hari ni kita nak berselawat 100 kali. Pagi 100. Kalau dah selesai awal, tengah hari tambah 100. Kalau tengah hari dah selesai awal, kita cuba petang pula 100. Jadi kalau 3 hari ni kita dah ada 300, cuba tuan-tuan bayangkan beza orang yang berselawat dengan orang yang tak berselawat. Contohlah kita start sehari 100. Ada seorang kawan kita, dia tak start lagi. Dia delay, lambat. Jadi kita dah ada selawat 100 hari ni. Kalau katalah 10 hari, kita dah ada 1000. Yang kawan lagi tu tak start lagi tu. Kalau kita dah ada 100 hari, kita dah ada 100 kali 100, 10,000. 100 hari. Kalau setahun, kita ada berapa? Kali 3 tak? Kali 3.5 lah. Jadi kita dah ada 35,000 setahun. Maksudnya setahun kita konsisten berselawat sehari 100, kita akan ada 36,500. 365 hari kali 100, maksudnya kita akan ada 36,500 kali selawat. Kalau kita selawat secara konsisten selama 10 tahun, 36,000 kali 10. 36 kali 10, 365,000 selawat. 365,000 berbeza dengan kawan kita ni tak selawat lagi. Contohnya 10 tahun kita dah ada 365,000 selawat. Bayangkan kalau katalah kita berada di padang mahsyar. Kalau kali 30 tahun tu, maksudnya berdah juta dah. Kita bezakan kita dengan sahabat kita, dengan kita selawat sehari 100. Jauhnya kita di hadapan Nabi SAW berbanding dia. Kita makin dekat dengan Nabi SAW. Maka ayuh tuan-tuan dan puan, kita ni bukanlah baik sangat, tapi mengorak langkah menjadi baik itu sesuatu yang sangat dituntut. Maka bersempena dengan Rabiul Awal ini, apalah salahnya untuk kita mulakan banyak berselawat pada Rasulullah SAW. Hidupkan sejarah Nabi SAW. Berzanji, bermarhaban, panggil sahabat-sahabat, buat program dekat sebuah masjid. Panggillah marhaban, berzanji boleh. Abtadi'ul imla bismidzatil aliyah. Allah
Mustadirullah faidal baraka. Pandai-pandailah nak berjanji. Apa juga lagu bawa lah. Yang penting jangan bawa lagu balada sudah. Yang penting lagu berjanji. Masya Allah. Selamat datang pada semua yang hadir, kepada Nur Aini Abdul Rahman, Abdul Manaf, minta maaf, Makcik Atikah daripada Melaka. Masya Allah, terima kasih makcik hadir pada pagi ini. Masya Allah. Kepada Zura Al-Habsyi, terima kasih hadir. Zara Al-Habsyi, dah buat Ustaz, alhamdulillah, syukur, tahniah makcik. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih makcik hadir dan menyambut bersama-sama dengan kita majlis maulid, insya-Allah. Masya Allah. Aliza Aliz daripada Sarawak, Masya Allah. Kepada Arusmil, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada siapa lagi yang hadir pagi ni? Nak jawab salam dia, Nur Aisyah Haji Bakar. Waalaikumsalam. Acik-acik, lama dah tak nampak nama acik-acik keluar di komen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Saripah Mat Kasim, Suzana Amiruddin. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Suzana. Sempat beli kek buah Kak Suzana. Masya Allah, terima kasih. Siti Tazilah Ali, Masya Allah. Salidah Saleh. Siapa lagi? Siapa lagi yang bagi salam? Zalila Yusuf. Masya Allah, Masya Allah. Samsiah Saleh, Masya Allah. Baik, mewakili barisan AJK Surau, An-Nur, Fazal 3A Seremban Selatan, mengalu-alukan kedatangan tuan-tuan dan puan ke Facebook Surau. Sumbangan boleh disalurkan ke 0501-2010-3038 Bank Islam. Dan boleh hantar star, kata admin, boleh hantar star kepada live kita pagi ni. Ingat, kita mungkin kita tak mampu untuk menyampaikan ilmu, maka kita support surau dalam menghidupkan majlis-majlis agama. Ialah alim ulama ni, kata Nabi SAW, al-ulama'u warithatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Kita semua ni semua nak berjalan ikut telapak kaki Nabi SAW. Walaupun kita belum digelar alim ulama, kita ke arah orang yang alim. Kata Nabi SAW, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatuhlak. Jadilah kamu orang yang alim. Kalau kamu tak mampu jadi orang yang alim, jadilah orang yang belajar, muta'alliman. Kalau kamu tak jadi orang yang muta'alliman, yang belajar, jadilah orang yang mustami'an, yang mendengar majlis ilmu. Kalau tak boleh jadi orang dengar sekalipun, jadilah orang yang suka pada majlis ilmu. Kalau suka pun tak boleh, jangan jadi nombor 5, iaitu semua dia tidak. Benci pula lagi. Jadi mari sama-sama kita sokong surau yang telah beroperasi secara online, yang kita tahu sejak daripada awal-awal PKP dulu, yang saya kira merupakan satu platform yang sangat mudah untuk kita berbicara dengan para ilmuwan di ruangan Facebook ini. Kita penuhi ia dengan ketaatan, subhanallah. Baik, kita menyambung bacaan kita Minhajul Abidin. Sebelum tu kita tidak lupakan kepada kemangkatan, kewafatan Dr. Yusuf Al-Qaradawi, seorang ulama besar dunia. Kewafatan beliau, kematian beliau sesungguhnya merupakan satu kehilangan bagi kehilangan bagi kita semualah. Ya, sumbangan beliau kepada kita dari sudut penulisan yang sangat bernas, dan ucapan-ucapan beliau, ceramah-ceramah beliau yang sangat lantang, maka sudah pastilah pemergian beliau ditangisi dan dikenang sampai bila-bila. Kehilangan seorang tokoh ilmuwan yang tersohor daripada muka bumi ini, Masya Allah. Baik, antara godaan ataupun perkara yang kita lafazkan pada siri yang lalu, iaitu seorang yang menelusuri perjalanan untuk jadi orang yang bertakwa, maka dia kena buat 3 benda lah. Pertama, ijtinab, iaitu menjauhkan maksiat. Yang kedua, ijtihad, iaitu bersungguh-sungguh melakukan ibadah. Yang ketiga, ihtisab, iaitu menghitung-hitung di saat dia buat ibadah tu. Dia hitung-hitung, dia kira-kira. Aku ni semalam dah selawat 100 kali, takkan hari ni 100 kali, hari ni mesti 1000 kali ataupun 200. Celakalah orang yang kalau dia buat ibadah lebih kurang daripada semalam. Hari ni kalau lebih teruk daripada semalam, itu orang yang rugi. Maksud orang yang celaka. Kata Imam Ghazali, orang yang kecelakaan adalah mereka yang hari ni lebih teruk daripada semalam. Orang yang rugi adalah hari ni sama daripada semalam. Orang yang untung adalah hari ini lebih baik daripada semalam. Tapi kalau semalam selawat 100, hari ni selawatnya 101, alhamdulillah. Kalau 100 juga, alhamdulillah juga. Kalau selawat sikit, alhamdulillah jugalah. Tapi kalau langsung tak ada selawat, astaghfirullahalazim. Janganlah begitu. Jadi ihtisab, ijtinab.
Dan subhanallah, kata Imam Ghazali, antara buat ibadah sunat dengan meninggalkan maksiat, mana yang lebih utama? Kata Imam Ghazali, kalau katalah kita tak boleh tinggalkan maksiat yang besar, maka itu adalah tujuan mujahadah yang paling utama. Daripada kita memperbanyakkan ibadah sunat, ataupun kita berusaha untuk meninggalkan perkara yang haram, meninggalkan perkara yang haram itu lebih utama daripada memperbanyakkan ibadah sunat. Ya, walaupun kita tahu ibadah sunat akan menghapuskan maksiat, tapi menghapuskan maksiat ataupun meninggalkan maksiat itu lebih besar mujahadahnya berbanding kita melakukan ketaatan yang sunat. Ini dipanggil aulawiyat. Antara karangan Dr. Yusuf Al-Qaradawi adalah fiqh keutamaan, fiqh aulawiyat. Ada kitab halal dan haram dalam Islam, Al-Halal wal Haram fil Islam. Ada juga kitab tu yang dikarang oleh Al-Fadhilatul Ustaz Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Maka dalam hidup kita ni kena ada priority. We need to prioritize ourselves. Antara zakat dan infak, mana utama? Zakat. Antara zakat dan nafkah, mana utama? Nafkah dulu. Nafkah wajib dulu. Nafkah wajib tu utama. Antara bagi duit dekat mak dengan memberi nafkah kepada isteri, mana wajib? Nafkah mak wajib ke, atau bagi duit kat mak ke, atau nafkah wajib kat isteri wajib? Yang lebih utama, nafkah wajib dulu. Antara nafkah dengan hutang, mana dulu? Hutang dulu. Hutang kena selesai dulu. Kalau kita mati, hutang masih belum berbaki, duit yang kita tinggal tak boleh faraid lagi, kena bayar hutang dulu. Jadi subhanallah, meninggalkan maksiat lebih baik daripada mengerjakan ibadah sunat. Betul Makcik Atikah? Masya Allah, Masya Allah. Tapi cara nak meninggalkan maksiat tu dengan kita buat ibadah sunat, maka itu terpuji. Daripada kita termenung kan. Contohnya orang lelaki lah. Orang lelaki ni dia maksiat dia selalunya tengok perempuan. Tengok orang perempuan tu kira satu benda yang maksiat yang sering kali dilakukan oleh orang lelaki. Tengok je, dia tak kisah siapa depan dia, dia tengok je. Sebab tu Allah Ta'ala mengangkat darjat lelaki yang menundukkan pandangan mata. Orang lelaki ni kalau tengok perempuan, dia melekat dia. Yelah, maklumlah kalau tengok anak sendiri, tengok anak orang, teringat anak sendiri. Kalau tengok perempuan, tengok bini orang, terlupa ada bini. Itu sifat orang lelaki yang perlu diperbaiki. Dan subhanallah, mujahadah orang lelaki ni, itulah dia. Dia nak kawal diri dia daripada pandang perempuan. Kalau dia dah boleh selesai yang tu, maka dia boleh buat ibadah lain dah. Kalau tidak, oh ya Allahu Akbar, dia tak kira ustaz tak ustaz. Dia kalau yang cantik molek lalu depan tu, kalau dahi licin, tengok je siapalah ni, anak siapalah. Jumpa ayah dia, Assalamualaikum ayah. Ayah dah, Assalamualaikum haji. Terus panggil ayah bapak dia. Jadi kena hati-hati. Baik. Jadi dalam keadaan kita nak berijtihad ni tadi, kita nak ijtihad, kita nak ihtisab, kita nak ijtinab. Berijtihad dalam melakukan ibadah, ijtinab dalam meninggalkan maksiat, ihtisab menghitung-hitung ibadah. Maka kata Imam Ghazali, kita kena jaga 4 anggota badan ni. Yang pertama, mata. Tadi yang kita sebut nak tinggalkan maksiat, macam mana cara dia? Mata ni kena kawal. Mata ni jangan kita tengok benda maksiat. Mata lah, daripada mata jatuh ke hati ustaz. Orang lelaki iman kena kuat. Betul Makcik Atikah. Orang lelaki ni kalau tengok perempuan pakai kelubung pun, kalau dia suka dia tengok juga. Dia bukan kira nak perempuan pakai tak berapa nak pakai tu. Dia tengok yang cantik, Allahu Akbar. Dia macam suspend, nak tengok. Nak tengok siapakah di sebalik niqab tu, dia nak tengok juga, dia kejar. Itu sifat lelaki yang sentiasa ingin tahu siapakah di sebalik tirai. Itu yang kumpulan Aziz buat lagu Mengintai Tirai Kamar tu. Maksudnya nak tengok tu memang sifat lelaki, suka nak tengok. Sebab tu dosa mata lelaki ni, kalau dia berdosa, dia akan pegang mata dia. Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Sebab dosa banyak pada mata. Orang perempuan banyak pegang mulut. Astaghfirullahalazim, ya Allah. Sebab banyak dosa pada mulut. Orang lelaki ni dia banyak diam. Orang perempuan dia banyak bercakap. Orang perempuan dia tak pandang lelaki. Dan kalau dia pandang lelaki pun dia menyampah tengok. Ya Allah, hai teruknya, kan. Tapi orang lelaki dia banyak dosa pada mata. Allah cantiknya. Allah. Orang perempuan pula suka mencantikkan diri. Orang lelaki suka tertarik yang cantik-cantik. Tu hati-hati. Jadi subhanallah, mata ini adalah merangkumi urusan dunia. Jadi orang yang nak menelusuri perjalanan mencari Allah Subhanahu Wa Taala, menghidupkan sunnah Nabi SAW, adalah mereka yang mampu mengawal matanya daripada melihat benda-benda yang tidak syar'i.
Ataupun pada masa yang sama, tingkatkan pandangan pada yang ibadah. Apakah pandangan yang boleh dianggap sebagai pandangan ibadah? Betul tu Ustaz. Yang pertama, tengok Quran. Sebab itu dulu kita kan gantung Quran kat dinding. Melihat ayat Quran yang tertulis itu pahala. Tengok Quran berpahala. Tengok apa lagi? Tengok bukit buka, tengok gunung gandang, tengok ciptaan Tuhan, berpahala. Sebab tu kalau kita pergi ke tepi pantai, kita masuk ke hutan, kita tengok, kita deal with nature, kita kembali kepada alam, maka itu berpahala kalau kita tengok itu niat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, niat melihat Allah Taala. Yang ketiga, melihat Kaabah. Melihat Quran berpahala, melihat bukit buka, gunung gandang berpahala, laut, melihat Kaabah berpahala, melihat wajah ibu dan ayah berpahala. Kalau kita balik kampung, tengok muka mak ayah, ya Allah Akbar, dah kedut dah mak. Dulu muka mak licin je, sekarang dah berkedut dah. Ya, memang aku dah tua, kata mak. Saya suka usik mak saya kalau balik kampung. Ya Allah mak, dah beruban dah mak, memang dah beruban dah. Dah nak mati dah. Jangan macam tu mak. Mak saya umur 57. Mak saya lahirkan saya umur dia 25 tahun. Saya 37, 25 campur 37, 50, 60 berapa 61 tak? 62, 50, 25, 62 tahun. Alhamdulillah 62 tahun. Itu pun mak saya rasa dah tua sangat. Saya dah muda lagi lah mak. Apa tua pula? Rambut tu bukan putih semua pun, putih hitam je. Kita ambil hati mak tak? Mak ni muda, cantik, suka dia. Jadi subhanallah, mata ni kita tengok wajah mak ayah berpahala. Siapa ada mak ayah, tengoklah. Tengok je, kamu ni tengok mak aku pasal apa? Kalau ada pasangan, lagi kena tengok. Isteri tengok suami berpahala, suami tengok isteri penuh keredaan, berpahala. Isteri dapat pahala kalau suami tengok. Mana satu ibadah yang cukup mudah? Kita cantikkan diri di hadapan suami, dapat pahala. Kalau pahala tengok, ya Allah, suami tengok kita cantik, kita dapat pahala. Kalau kawan kita tengok, kita tak dapat apa-apa. Tapi kalau suami tengok isteri cantik-cantik, ya Allah, cantiknya isteri macam bidadari. Kata lagu kumpulan Lela tu, kau umpama bidadari. Yang tu. Kalau suami tengok, ya Allah, cantiknya, dapat pahala. Tapi siapa yang ada suami lagi lah. Kalau yang tak ada tu, tak apa, tak ada masalah. Yang ada ni, cantikkan depan suami. Maksudnya dapat pahala tu. Suami tengok, ya Allah, bergincu-gincu dah, macam joker dah sampai sini gincu. Lama tak pakai gincu, tak pakai lipstick, sekali pakai terkejut suami. Wow, ini malam apa ni Ini malam, bukan malam Jumaat. Dah cukup kau. Terus terkejut suami tu. Balik pada masjid tu, macam suami ni, isteri saya ni macam pengantin baru. Begitu. Kalau sama jugalah, kalau kita gigi kita rongak ke apa ke, kalau boleh cantikkan depan suami, untuk suami tengok, dapat pahala. Sama juga kalau anak kita tengok kita. Anak kita, maksudnya anak nak tengok mak, kita balik tengok mak pun cantikkan diri untuk anak-anak, pahala tau. Mak ni lawa dah, makin lama makin berseri-seri anak kita tengok. Ya mestilah, awak tu handsome, ikut mak lah. Nampak? Itu cara kita, mak anak beli jiwa mak beli jiwa anak. Cantik kamu ni, anak-anak mak semua cantik-cantik, handsome, sebab semua ikut mak. Ayah boleh duduk tepi katil menangis seorang-seorang. Begitu. Jadi melihat Kaabah dapat pahala, melihat Al-Quran dapat pahala, melihat lautan dapat pahala, melihat pasangan dapat pahala, melihat wajah mak ayah dapat pahala. Apa lagi? Melihat kebaikan dapat pahala. Kita kemaskan sesuatu yang bersepah, dapat pahala. Jangan kita bersepah, salam Kak Ju daripada Muar, terima kasih, insya-Allah. Jadi mata ni adalah satu dipanggil anggota yang boleh menyumbang kepada pahala ataupun boleh buat dapat maksiat. Tengok maksiat, tengok aurat dapat dosa. Tengok benda yang mengaibkan dapat dosa. Sebab tu kalau orang nak hafal Quran, dia tak boleh tengok benda-benda yang maksiat. Ataupun orang yang nak hafal Quran, dia tak boleh tengok benda-benda yang boleh menyebabkan jiwanya kacau. Tengok darah ke, tengok najis ke, tengok aksiden. Tak boleh. Itu didikan tok guru kami lah dulu, masa-masa belajar dulu. Dia kata kalau nak hafal Quran, tak boleh tengok najis pun tak boleh tengok. Punya nak jaga hafalan Quran, sebab daripada mata pergi ke akal. Tengok benda, tengok aurat tak boleh, tengok maksiat tak boleh, tengok najis pun
tak bagi. Sebab apa? Sebab nak jaga pandangan mata. Itu antara disiplin masa belajar dululah. Dan Alhamdulillah lah, memang ingat. Tapi kadang-kadang lupa juga. Setara jaga tu pun lupa juga. Masya Allah, Masya Allah. Kak Aisyah ada, Masya Allah. Melihat Kaabah dapat pahala. Yelah, kalau orang pergi Mekah semata-mata nak tengok Kaabah, berpahala. Tapi orang lelaki ni, maklumlah, orang lelaki ni kadang-kadang dia tak pernah tengok orang perempuan Turki. Sekali dia tengok Turki, ya Allah Akbar, cantik. Memang tak dinafikan. Memang selain pada orang Melayu, bagi mata orang lelaki Melayu, cantik belaka. Tengok orang Korea, cantik. Tengok orang Tajikistan, cantik. Tengok orang... memang orang lelaki ni suka tertarik yang cantik. Ya? Apatah lagi kalau hidung boleh sangkut hanger. Ya Allah Akbar Ustaz, saya tengok perempuan tu, hidung dia boleh sangkut hanger. Saya kata, Haji, macam mana sangkut hanger? Kan lurus je. Kalau dia tegak ke atas, bolehlah sangkut hanger. Tak tahulah Ustaz, tapi tengok hidungnya mancung. Kalau pakai niqab tu, ya Allah, tajam ya Ustaz. Biasalah tu. Itu memang ciptaan Tuhan. Dekat dunia pun kalau tengok bidadari, tengok perempuan dah cantik. Bayangkan kalau berada di padang mahsyar, dalam syurga, melihat orang yang cantik-cantik. Syukran, Masya Allah, Masya Allah. Baik, yang kedua, menjaga lisan. Lisan. Bukan sekadar menjaga mata untuk mendapat pahala. Tengok Kaabah, tengok Quran, tengok lautan, tengok gunung ganang, tengok wajah mak dan ayah, itu berpahala. Maka kata Al-Ghazali, anggota yang kedua nak kena jaga lisan, mulut. Mulut daripada bercakap benda yang maksiat, mulut daripada mengumpat, mengeji, membuka aib, menipu, khianat, puji diri. Itu semua dosa lisan. Ataupun kita tambahkan ibadah, kita kena ijtinab dan ijtihad di lisan dengan banyakkan zikrullah, banyakkan berselawat pada Rasulullah SAW. Sekarang inilah masanya. Waalaikumsalam kepada Mar WKN. Sekarang inilah masanya untuk kita berselawat sebanyak mungkin, kerana ianya bertemakan kepada Maulid Nabi SAW. Kalau masa tema pun kita tak raikan, macam mana kita nak banyak berselawat pada Nabi SAW? Waalaikumsalam, Masya Allah. Selawat macam-macam boleh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Asyraqal badrun alaina min thaniyatil wada', wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'i, sallallahu ala Muhammad. Selawat tuan-tuan puan, selawat lah. Ataupun simple pun boleh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Orang tanya, berapa banyak selawat je? Tak tahu lah Ustaz, saya berselawat je daripada pagi sampai ke pagi. Silakan. Yang penting kita penuhkan hidup kita dengan banyak berselawat pada Rasulullah SAW. Jadi yang anggota yang kedua yang kena jaga adalah lisan. Yang ketiga iaitu perut. Kita kena ijtinab dan ijtihad pada perut. Ijtinab, tinggalkan maksiat. Ijtihad, bersungguh buat ibadah. Apa cara kita ihtisab dengan perut? Ijtinab di perut. Maksudnya menjauhi selera makan daripada makan yang haram. Apa maksud benda makan yang haram? Duit haram jangan terliur nak ambil. Masalahnya kita ni kadang-kadang kita ambil duit free kita nak ambil, tapi kita terlupa tu duit haram. Ada yang ambil duit masjid pun ada yang ambil duit kawan pun ada yang sengaja claim lebih di pejabat pun ada. Ini semua makan duit haram. Jaga ibadah, jaga mujahadah daripada perut ni. Perut ni bahaya. Kalau dia sekali je makan benda haram, dia nak lagi. Kena hati-hati. Ya, kena hati-hati kalau kita dapat makan benda yang haram ni, dia sekali je haram. Dia sekali kita masukkan dalam perut, kita dah langgar prinsip, kita dah langgar perintah Allah Ta'ala, dia akan demand, aku nak yang haram lagi. Hati-hati kalau makan makanan yang haram. Jangan makan makanan yang haram, kerana dia boleh menyebabkan ketagihan yang amat dahsyat. Ataupun antara amalan ijtihad yang boleh kita amalkan pada anggota badan perut, iaitu banyakkan berpuasa sunat. Puasa sunat akan menyebabkan kita mampu menjadi orang yang lebih taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berpuasa sunat. Kerana Nabi SAW paling banyak berpuasa sunat, dan Nabi sarankan kepada kita untuk berpuasa seperti Nabi Daud AS.
antara puasa Nabi Daud dan puasa Nabi Muhammad SAW, mana yang lebih utama? Ada orang tanya saya, Ustaz, macam mana Ustaz? Saya nak puasa Nabi Daud ke Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad SAW berpuasa Isnin Khamis. Nabi Daud AS selang sehari. Kalau saya puasa Nabi Daud AS, saya dapat tak pahala Nabi Muhammad SAW? Jawapannya dapat. Sebab apa? Sebab kalau kita puasa Isnin Khamis, itu sunnah fi'liyah. Apa yang Nabi buat SAW. Kalau kita puasa selang sehari, Isnin puasa, Selasa tak puasa, Rabu puasa, Khamis tak puasa, selang sehari, kita dapat pahala Nabi Daud AS tu punya ibadah dan juga sunnah Nabi SAW. Kerana itu adalah sunnah qauliyah Rasulullah SAW. Nabi suruh kita buat. Bahkan Nabi kata itulah puasa yang terbaik. Kita buat apa yang Nabi suruh buat, itu lebih utama berbanding buat apa yang Nabi buat. Dalam ranking sunnah ni tuan-tuan dan puan, dia ada 3. Ada sunnah percakapan, sunnah perbuatan dan sunnah yang Nabi benarkan. Contoh sunnah perbuatan, Nabi solat qiyamul lail. Nabi SAW melakukan bermuamalat dengan jiran. Nabi buat benda baik. Nabi buat. Sahabat tengok Rasulullah SAW buat. Sunnah qauliyah, sunnah apa yang Nabi cakap. Nabi kata apa? Bacalah Quran. Sesungguhnya Quran akan datang pada hari kiamat memberi syafaat pada pembacanya. Belajarlah Quran dan mengajarkan Quran. Ini sunnah-sunnah yang Nabi sebut. Di sunnah qauliyah. Yang ketiga, sunnah yang Nabi benarkan sahabat buat. Contohnya sahabat makan dhab, biawak padang pasir. Nabi biarkan. Di antara ketiga-tiga sunnah ni, perbuatan, percakapan dan apa yang Nabi benarkan, mana ranking nombor 1? Sunnah percakapan. Dalam hadis, dalam puasa, berkenaan dengan puasa, Nabi sarankan, Nabi bagi tahu puasa yang terbaik adalah puasa Nabi Daud AS selang sehari. Jadi kalau kita puasa selang sehari macam Nabi Daud AS, kita dapat pahala sunnah fi'li, sunnah qauliyah. Dapat juga sunnah tu sebab Nabi suruh kita, Nabi kata itu yang terbaik. Tapi kalau kita nak gabungkan dua-dua pun boleh. Puasa hari Isnin, hari Selasa tak puasa. Hari Rabu puasa sebab selang-seli. Hari Khamis puasa balik sebab puasa Isnin Khamis. Hari Jumaat tak puasa. Hari Sabtu puasa. Hari Ahad tak puasa. Hari Isnin puasa balik. Jadi setiap kali kita puasa Isnin, Selasa, Isnin, Rabu, Khamis, Sabtu, kita akan dapat pahala puasa Isnin Khamis dan puasa selang sehari. Subhanallah, subhanallah. Punyalah seronoknya kita nak mengamalkan puasa. Itu dipanggil ijtihad perut. Dan yang keempat, yang tadi itulah kita sebut, nak kosongkan perut ni ada 4 perkara tadilah. Kosongkan perut dan kurangkan bercakap, menjauhkan pergaulan bebas, mengerjakan ibadah malam. Dan yang keempat adalah amalan hati. Kita kena berusaha untuk membersihkan hati agar hati kita selalu ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, itu 4 anggota badan. Mata, mulut, perut, lisan. Allahumma salli ala Muhammad. Mata, lidah, perut dan hati. Kita nak kena ada ijtihad, ihtisab pada ketiga-tiga ni. Maksudnya mata kena ijtihad dan ihtisab. Lidah kena ijtihad dan ihtisab. Perut kena ada nilai ijtihad dan ihtisab. Hati kena ada elemen ijtihad, ihtisab dan ijtinab. Apa benda tu Ustaz? Kena tengok kuliah-kuliah sebelum ni. Ihtisab, menghitung-hitung amalan. Ijtihad, bersungguh dalam amalan. Ijtinab, meninggalkan maksiat. Jadi keempat-empat anggota ni kena ada ijtihad, ihtisab dan ijtinab. Sempena dengan menyambut bulan Maulid Nabi SAW. Ayuh sama-sama kita ijtinab, ijtihad dan ihtisab dalam segala saranan Rasulullah SAW. Kita berijtihad dalam meningkatkan kualiti ataupun kuantiti selawat. Kita berijtihad. Kita ijtinab, tinggalkan perkara yang Nabi larang. Kita ihtisab, kita hitung-hitung, adakah aku layak duduk sebelah Nabi di dalam syurga nanti ataupun di padang mahsyar. Jadi mewakili barisan AJK Surau An-Nur Fasa 3A Sermas Selatan, mengalu-alukan kedatangan tuan-tuan perempuan ke Facebook Surau. Ayuh menyumbang kepada Surau untuk terus sumbangkan kepada 0501 2010 053038 ke Bank Islam. Mudah-mudahan sumbangan tuan-tuan perempuan menjadi asbab kelangsungan aktiviti-aktiviti agama di Surau Fasar An-Nur 3A Seremban Selatan. Aqulu madza tasma'un, aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh pertemuan dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tekan button like dan share. Kita berkongsi video, kita berkongsi pahala.